Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wa sayyidil mursalin. Thumma lana wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita pagi ini bersama-sama dalam majlis ilmu. Semoga sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan sambung berkaitan masih lagi dalam bahagian agama. Muka surat 4 barisan yang kedua 4, 6, 7. Muka surat 4 barisan yang ke-7 daripada atas ke bawah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, bermula ihsan itu berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya, dan iaitu beribadat kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala padahal seolah-olah kita melihatkan dia. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya, ya Allah, dengan batin atau zahir, padahal mengetahui kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihatkan kita. Maka malu kita pada ketika itu bahawa lalai kita di dalam ibadahnya. Baik. Jadi bila sebut agama, kita kena faham agama adalah terbahagi kepada 3. Terkandung di dalam kata agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi bila sebut agama, yang kita anggap bahawa Islam, iman, Islam, ihsan tak ada, maka tak jadi. Bila sebut agama, 3 serangkai ini dia tidak boleh tinggal mana satu. 3 mesti kena ada. Seperti mana zaman dahulu orang pakai dapur tanah. Dapur tanah kan dia ada 3 bucu tu kan. Kalau tinggal satu, maka buyuk tu dia akan sengit.
Betul tak? Pernah tengok tak dapur zaman dulu yang pakai guna tanah kan, yang ada untuk lapik puyuh tu. Dia ada 3. Jadi kalau contohnya tak ada salah satu daripadanya, maka puyuh tu dia akan sengit dan akan tumpah nasi yang ada di dalam. Macam itulah agama. Kalau salah satu daripada 3 benda ni, maka agama tidak akan sempurna. Baik. Jadi Islam kita sudah maklum tentang rukun-rukunnya. Ada 5, ada setengah tambah 1 lagi. Pakistan. Mahal lagi silap. Yang kedua, rukun iman kita sudah maklum juga, ada 6 perkara. Kalau rukun iman ini salah satu daripadanya tinggal, maka tak dinamakan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya kepada Allah tetapi tak percaya kepada Rasul. Dia percaya kepada Allah dan Rasul, tak percaya kepada malaikat, pun sama juga. Dan kesimpulannya mesti kena percaya di dalam hatinya ke-6 rukun itu. Tak boleh kita tolak sama sekali. Kita rasa ragu-ragu tentang berlakunya hari kiamat. Kita rasa ragu-ragu tentang para malaikat. Ada ke tidak malaikat? Tak nampak pun kan contohnya. Maka rasa ragu ada ke tidak, itu mana dah iman kita tak dinamakan. Kita dah out daripada, tak keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Kalau Tuhan bagi tahu, Tuhan bagi nampak malaikat yang untuk mencatatkan amalan kita yang kita lakukan, rasa-rasa surga ni penuh lah. Penuh. Kalau kita nampak malaikat duk meraihkan perjalanan kita daripada rumah ke surau ni, ke majlis-majlis ilmu ni, kalau kita nampak sayap membentangkan laluan kita, saya rasa tak cukup parking bawah. Sebab apa? Tuhan membentangkan, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Kita lah menuntut ilmu, datang ke rumah. Walaupun kita nampak lalu di atas jalan raya, walaupun kita nampak naik kereta, naik motor, jalan kaki, sebenarnya kita lalu di atas sayap malaikat. Berarti kalau mati dalam perjalanan belum sampai lagi tempat pengajian, maka dinamakan mati syahid. Wa may yuhajir fi sabilillah, apa? Wa may yuhajir fil ardi muragaman fil ardi, apa? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Wa may yakhruj min baitihi, siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya, tak kira rumah ke flat ke apa, saya dari rumah dia, muhajiran ila Allah wa rasulih, kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul. Inilah kita berhijrah dah ni, daripada tidak tahu kepada tahu, kan? Kita nak belajar tu hijrah juga. Bukan hijrah daripada Madinah ke Makkah ke Madinah, itu la hijrata ba'dal fath walakin jihadan wa niyyah. Nabi kata tidak ada hijrah lagi selepas pada pembukaan Mekah, melainkan tetapi yang adanya berjihad dan dengan niat. Jadi kita kena berhijrah dari segi maknawi. Sekarang kita tak berhijrah dah, kan? Tak ada pelarian gitu. Alhamdulillah kita tidak ada pelarian, kan? Jadi kita kena berhijrah dari segi maknawi kita.
Jadi langkah kita berhijrah tu, kita datang mengaji, keluar dari rumah agar nak mengaji, maka wasumma yudrikhul maut, tiba-tiba tak sampai tempat belajar dah jalan dulu. Apa dia? Mati. Apa Tuhan kata? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sesungguhnya berlaku pahala itu balasan Allah di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan telah bagi pahala. Niat dapat, masya-Allah. Mati syahid, mati dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita yakin, kita nampak apa yang Nabi bersabda, apa yang nak Tuhan beritahu, pasti kita akan bersungguh-sungguh, kita akan beristiqamah dalam menuntut ilmu dan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di sini tentang keyakinan, kepercayaan kita kepada para malaikat. Baik. Demikian juga pada hari kiamat. Kalau kita yakin tentang ganjaran, siksaan, masya Allah, kita akan sentiasa menjaga dan mengawal diri kita daripada terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila kita dah yakin, zahir kita dah baik dah, sembahyang, puasa, zakat, haji, apa lagi, syahadah kita dah okey dah semua. Di segi syaratnya, di segi rukunnya, zahirnya ni, cukup sah, iman pun mantap. Satu lagi, apa dia? Ihsan. Apa maksud ihsan? Ini yang kita nak beritahu. Apa dia ihsan? Berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya. Ihsan itu bahari daripada ahsana yuhsinu ihsanan, buat baik. Apa maksud buat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah buat baik dengan bahawa, apa maksud? Dengan bahawa ikhlas oleh seseorang dalam taat dia, dalam ibadah dia. Semua dalam ibadah dia hanya diikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya buat baik. Macam kita lah, kan? Kita dengan bos kita, kita bekerja dengan bos kita tu dengan ikhlas ke tak ikhlas? Agak-agak ikhlas ke tidak kita bekerja? Kalau kita ikhlas dengan bos kita, bos ada ke tak ada, pasti kita bekerja. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita bekerja dengan tidak ikhlas, bos ada, masya Allah, cermat sungguh. Bos tak ada, habis rokok sepungkuh dulu baru sambung kerja. Habis nasi 2 bungkus dulu baru nak sambung kerja, lepak dulu. Maknanya bila bos datang kerja, relax. Bos kata, oh bagus. Kerja lagi padahal nipu. Mana tak ikhlas dah tu. Macam tu je lah kita. Kalau sebenar-benar kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita, tak kira orang ada ke tak ada ke, dalam keadaan zahir ke, tersembunyi ke, dah hadapan orang ke, sama berlaku. Istiwa'uz zahir wal batin, sama zahir dan batin. Tahu dia sebenarnya orang yang benar dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas ni, seperti mana saya dah beritahu yang lepas, dia ada banyak peringkat, kan? Ada ikhlas ammah, ada ikhlas khassah, ikhlas al-mukhlasin. Seperti mana para wali, para sahabat, para nabi, itu orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semata-mata lillah. Kita kena ada bagi ceklak dulu. Ceklak. Tak sembahyang dosa nanti. Dia rasa begitu.
barulah datang ke semayang. Mana? Takut. Kenapa semayang sunat tu? Dapat pahala. Kita rasa rajin tu, tu ikhlas juga, tetapi ada niat nak dapat keganjaran. Tak payah. Ada pun orang yang tinggi kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Dia kerana Allah. Malu. Masya Allah, rasa malu ni tinggi apa ni. Kan? Dia rasa malu. Dia seolah-olah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Dapatkan pegangan di macam kita macam tu, insya-Allah. Kalau datang tanamkan sifat ini dalam anak-anak kita, kita tak bimbang dia gimana pun selamat. Tak bimbang. Kalau dapat tanamkan anak-anak murid kita macam ni, masya-Allah. Tak bimbang kita. Kita tidur lena pun tak heran. Sebab apa? Dia dah tanam dalam hati dia, di mana saja dia berada, Allah sentiasa bersama dengannya. Mana Allah mengetahui apa yang dibuat, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang dia cakap, apa yang dibuat. Tahu. Tapi nak dapatkan sifat ini, amat susah. Sebab apa? Sebab ada gangguan-gangguan. Sebab tu perlu kita kena berusaha di segi syariat zahir dan keimanan kita, dan kita menjalani tariqah, jalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dan meresap ke dalam hati kita. Baik. Mana kena ikhlas, kena bersihkan. Jangan campur dengan benda lain. Sebab syarat nak menerimakan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kena bersih, kena ikhlas. Wa man faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat dia. Siapa-siapa nak mengharapkan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Sama-sama rasa nak jumpa dengan Tuhan. Nak jumpa. Kita ni rasa harap-harap nak mati dah. Nak mati dah kita. Dah lagi dah. Kalau dalam perasaan kita tak nak mati lagi, berarti kita tak nak jumpa Tuhan lagi. Kita tak berani lagi nak mati dia. Takut. Sebab apa? Banyak lagi kesalahan kita. Banyak lagi, kurang lagi ibadat yang kita lakukan. Masya-Allah. Lepas tu kita takut nak mati. Sedangkan orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh dia boleh cepat lagi. Tetapi dengan arah Tuhan dah tetapkan, lambat dah. Tapi nak hatilah perasaan dia setiap hari kau boleh nak cepat. Dia nak jumpa direct. Masya-Allah. Apa Tuhan kata? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Jangan kau syirikkan dengan beribadat kepada Tuhannya seseorang pun yang syirik. Jangan berkongsi. Jangan bersekutu dalam ibadat tu nak benda lain. Jadi syirik dia ada dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik terang-terangan, seperti mana orang sembah berhala, sembah matahari, sembah manusia, sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggapkan benda lain boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Maka itu dalam syirik jali, syirik terang-terangan. Adapun syirik khafi berlaku pada umat Islam, orang beriman. Dalam sembahyang tu, akulah paling bagus sekali. Tengok supaya orang tengok kita, kan? Dia kerana Allah. Baik. Jadi apa maksud kata ikhlas oleh seseorang dalam taat tu? Iaitu beribadat kita akan Allah Subhanahu wa taala, padahal seolah-olah kita melihatkan dia kan Allah. Melihat sini bukan melihat dengan mata kepala. Melihat sini melihat dengan mata hati. Syuhud dalam istilah tasawuf.
seolah-olah kita syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana syuhud saya tak faham Ustaz? Kalau nak faham kena sampai peringkat tu baru faham. Saya pun tak faham. Saya pun tak tahu syuhud macam mana. Saya cerita ikut riwayat sahaja. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Dalam hadis, seolah-olah kau melihat dia, sekiranya kamu tak dapat syuhud, hati kita ni berada perasaan kita nak syuhud kepada Allah setiap nafas, setiap masa, setiap saat, tak dapat. Kita kena ingat fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat akan dikau. Ingat ya, Allahu akbar. Ingat Allah melihat kita, apa yang kita buat, apa yang kita terlintas. Masya-Allah. Kalau kita semayang dapat ingat macam tu, rasa laju ke? Rasa laju ke tidak? Rasa wajah laju ke? Kita ingat Tuhan melihat kita, dah perhati kita, wa kana alaikum raqib. Allah mengintai ke atas kamu, setiap gerak-gerik yang Tuhan mengintai, Tuhan melihat. Agak-agak rasa semayang laju lah kita. Kalau kita baca Quran agak-agak laju, rasa malu gitu, perasaan malu kan. Kita dapat manusia pun kalau semayang laju-laju, takut orang kata laju pula nampak. Takut orang kata. Tapi padahal kalau kita ingat pada Allah, tak kira lah orang kata, tak kata, sama je kan. Kalau boleh sampai tahap tu. Sebab tu seperti mana seorang ahli sufi, dia dapat membaca Quran, dia kata aku susah 20 tahun untuk membaca Al-Quran. Apa maksud susah? Bukan susah membaca belik-belik macam kita, tak. Nak mengistiqamahkan membaca Al-Quran tu, Masya Allah, 20 tahun. Kita sehari ngaji 2-3 hari ngaji rasa susah, berhenti kita. Susah betul ngaji Quran ni. Kan tak? Kalau belajar bahasa Inggeris mudah, kita tiru slang dia. Tapi Quran tak boleh nak tiru slang Quran. Sebab apa? Kita tidak bersungguh-sungguh. Dia ni nak baca kan, baca okey dah, cuma nak membaca Al-Quran, nak istiqamahkan dalam membaca Al-Quran tu, Masya Allah, 20 tahun. Dia kata apa? Aku dapat manis dalam membaca Al-Quran 20 tahun, 40 tahun. Maksud manis tu maknanya dah jadi kebiasaan bagi dia 20 tahun. Kalau dia kata 40 tahun pun boleh jadi. Mungkin 20 tahun tu dah pergi ke. Jadi ceritanya, peringkat permulaan aku tak rasa dapat memaniskan dalam baca saja. Aku dapat satu peringkat lagi, baca dengan tadabbur. Baca sampai peringkat ketinggian dianya, aku baca seolah Allah memperhatikan bacaan aku. Masya Allah. Boleh sampai tahap seolah-olah Tuhan mendengarkan dalam perasaan. Memang Tuhan mendengar dah. Dalam perasaan dia Allah mendengarkan apa yang dia baca. Berarti dia baca dengan tadabbur, dengan hikmahnya, dengan apa, macam mana, wallahu alam. Kami nak cerita ketinggian martabat dia baca Quran sampai tahap tu. Seperti mana sembahyang Sayyidina Ali Zainal Abidin cici kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia orang azab, bila qamat dia, bila berwudu, pucat muka. Pucat. Kita ni tak pucat. Ini cerita-cerita ya dah. Saya pun sedih buat jauh lagi. Ya dah. Cerita orang. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah biar kita dapat rasa juga macam orang tu. Ya dah. Macam kita duduk sembang lah dengan kawan kita. Oh, kawan tu kaya, pagi-pagi dah kerja. Aku ni asyik tidur pagi. Pukul 10 baru nak pergi kerja. Kan? Nak jadi kaya macam mana lah kita. Kan? Kita cerita kawan-kawan yang kaya, dia mengurus semangat kita. Tapi akhiratnya tu juga. Cerita pada orang-orang saleh, mudah-mudahan kita jadi semangat. Dapat
dapat memantulkan iman kita. Baik. Jadi dia bila ambil wuduk pucat, jadi kena orang tanya dia, Sayyidi, kenapa kau pucat muka? Dia kata apa? Mu tahu kau kita semayang ni apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala, raja segala raja. Dalam keadaan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat ni nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan raja. Menghadap raja pun dah kita rasa takut dah kalau kita buat benda yang tak baik. Tak baik. Apatah lagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa pucat, takut, gemetar. Masya-Allah. Inilah apa? Orang peringkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat sahabat Allah, baik suruh kita semayang. Ya. Ini 2 minit laju betul. Fatihah baca senapas. Tahiyat atau salam terus. Allah Akbar. Kita jadi makmum pun cuma sebut 4 rakaat. 4 tu boleh sebut belaka. Masya-Allah, laju benar nampak. Tapi kalau baca kuat lambat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Buat lagu lagi. Bila baca senyap, laju nampak. Itu tujuan lain itu, wallahu alam kan. Perbezaan tu ada. Saya cerita ni bukan kat sini ya, tempat lain. Baiklah. Jadi maknanya seolah-olah kita mensyuhudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak dapat, kena ingat bahawa Allah melihatkan kita apa yang kita buat. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya ya Allah dengan batin, mana hati atau zahir kita, padahal kita mengetahui bahawa Allah itu melihatkan kita. Ini peringkat yang kedua. Bila dah ingat dalam syuhud dalam hati dia, maka zahir dia akan terkawal. Jangan kata dakwa lah. Tak ada siapa-siapa yang mendakwakan bahawa dia orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zahirnya bergelombang dengan maksiat, maka itu dakwaan palsu. Sebab apa? Kalau baik dalam, zahir baik. Ingat tu. Walaupun kita nampak dia tu nampak keplekan, keajaiban pada dirinya, itu tidak menunjukkan kewalian pada diri. Syaitan boleh jalan round dunia seminit. Kan tak? Syaitan, Dajjal round dunia boleh round. Adakah dia orang hampir kepada Allah? Tak semestinya. Itu bukan tanda datang dekat dengan Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan, tengok. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata sila ayat lah. Ketahuilah bahawa orang yang wali kekasih Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, adalah mereka yang tidak ada takut dan duka cita di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kita nak tengok orang tu hampir kepada Allah ataupun tidak. Baik. Jangan mudah kita ni tengok kawan ni, Allah, kalau pergi minta berhajat dengan dia mustajab sungguh. Tapi ada tapi sikit, dia panjang. Tapi apa? Syarat dia kena bagi kat saya ni seekor lembu. Ada seekor lembu syarat. Itu maknanya tak tengok. Ataupun salam-salaman apa dia? Dengan perempuan. Oh, mustajab doa tapi salam perempuan. Oh, kena jaga tu. Takut-takut bini kita terlepas juga. Kan ada setengah-setengah sanggup bela bini beri salam dengan Tok Syekh. Sanggup bagi anak dara lagi. Masya-Allah. Kan?
Yang kat luar ni, ya sayyidi yang dalam tu kerja. Ni dah berlaku. Dia kena tangkap. Itu semuanya sesat lagi. Dia kena hati-hati. Betul, kalau kita belajar dengan baik, dengan jalan yang betul, insya-Allah kita akan terkawal, terpelihara daripada benda yang tidak yang lebih daripada jalan yang sebenar. Baik. Jadi kalau kita ingat, kita syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita rasa malu nak paling hati kita selain daripada Allah. Masya-Allah, ni orang tinggi lagi ni. Kita ni cakap je. Agak-agak dalam surah ni saya sendiri agak-agak ingat tak Tuhan? Agak-agak ingat tak? Ingat tak saya? Ni saya tengah cakap ni agak-agak tumpul apa kena perkataan saya. Kan? Tak semestinya. Walaupun mata memandang tapi hati jalan lain. Saya tak tahu kemungkinan. Sebab saya sendiri macam tu juga. Sebab kita manusia yang sama lagi. Kecuali orang yang terpelihara, orang yang dekat dengan Tuhan, Masya Allah. Dia kata apa? Kalau sekiranya aku terlintas selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menjadi murtad. Masya Allah. Tapi bukan murtad agama ya. Maka dia akan jatuh daripada peringkat ketinggian. Tu je. Dia akan jatuh ke bawah kalau dia lintas selain daripada Allah. Maknanya setiap nafas, setiap masa dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang tinggi. Kita sah kata nak ingat, nak jaga supaya jangan terjatuh dosa pun susah. Buka mata dah ada, buka telinga dah kena, buka mulut dah kena, bergerak kena. Masya Allah, bila tak lepas. Adapun mereka ini terkawal. Betul, orang dulu dia berusaha sebab dia nampak ada kemuliaan, ketinggian di sisi Allah, dapat kemuliaan, maka dia akan berusaha supaya sampai ke peringkat itu. Bermati-matian nafsu, bukan senang nafsu. Bermati-matian nafsu. Ini tak boleh, itu tak boleh. Susah benar nak. Kalau orang suluk kan, biasa yang suluk dia tak boleh. Ada setengah suluk, di antaranya jangan makan benda berdarah. Sebab benda berdarah ni boleh membawa kepada kekuatan nafsu. Ada setengah-setengah, ada setengah bedal je. Ada juga. Dia suluk ni dalam 40 hari tu, ada 40 hari. Makanan dia benda yang tak berdarah. Tak kira sayur je lah. Sayur dengan tempe. Lepas tu muka macam tempe je. Sayur dengan tempe 40 hari. Oh, Masya Allah. Makan nasi, sayur. Makan nasi, sayur. Agak kita lewat. Dah lewat kita kan. Penat letih. Kalau yang kuat lagi, kurma sebiji, air segelas sehari semalam. Agak-agak boleh tahan. Oh, lembik lotek bahasa Kelantan ni. Mati je kita, tak mati. Jadi kenapa? Kerana nak mendidikkan nafsu supaya nafsu duduk di bawah kita. Kalau nafsu menguasai, mengatasi kita, habis. Ibarat buruk, buruk naik kelapa tu lah. Agak-agak kalau dia gagah, dia kuat, kita suruh dia naik kelapa, dia naik tak? Tak naik ya. Yang kita suruh dia naik, dia boleh naik tu, dia buat dia takut kita. Cuba dia ada taring panjang, dia ada gagak dia besar daripada kita. Agak-agak dia sana kayak gitu, mampu kita. Betul, buruk yang sekali-sekali dia makan tuan tu, mana dia kuat dah tu. So naik pun boleh makan tuan dia, kata kak mampu tuan dia. Dah, awak tak marahnya 10 pokok dia seorang, mampu ya dia. Dia turun aja, kekah tuan dia, mampu cepat-cepat orang tua ni. So aku je makan, minum air kelapa. Bagilah daging ke ayam ke, nak tahan juga. Dia minum air kelapa. Baiklah. Jadi kalau kita ingat dapat syuhud kepada Allah, kalau tak sampai peringkat syuhud pun dapat ingat je Allah sentiasa bersama dengan kita di
Di mana sahaja kita berada, mana Tuhan melihat kita, Tuhan tahu kita apa yang kita buat, insya-Allah kita akan terkawal, terpelihara daripada terjerumus, tergelombang dalam dosa-dosa. Sebab itulah kalau dapat tanam dalam hati kita masing-masing, anak kita, isteri kita, bini kita, kita sendiri pun sama juga, insya-Allah selamat walafiat, aman, damai, tak bimbang. Anak kita pergi ke mana? Ya, nak pergi pasar. Gila, kita dah yakin. Tapi nak dapat sampai situ takut. Ayah saya nak laptop, ambil lah. So kita dah yakin bahawa dia tak akan buat benda yang tak baik. Ayah nak handphone, ambil lah. Contohnya kan, sebab kita dah yakin. Tapi kita buat agak kita bagi laptop. Sekarang tak pakai laptop, dah pakai apa? iPad. iPad ke iPad tak kira lah. Jangan bagi iPad dah. Kalau mak pun jangan bagi iPad, nyanyi ke dia. Bagi handphone. Habis. Asyik malam-malam top up aja RM10. Dah, ayah bagi duit pergi sekolah RM5. Bukan ni makan, asyik terus nampak. Alah, top up, makan top up hari-hari. Makan top up. Sebab apa? Iman tak kurang. Patutlah kalau nak dapatkan tanam dalam, insya-Allah anak-anak muda selamat walafiat. Baik, maka malu kita pada ketika itu bahawa lalai kita di dalam ibadahnya hanya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Sebab tu bila orang semayang dengan baca, dengan tadabbur, dengan khusyuk tawadhu, kan? Kalau semayang di belakang orang tua-tua, kan? Tawadhu sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawadhu baca, dia khusyuk tawadhu. Kita pun belakang, Allah nyampanya lagu ada sakit perut. Ni orang tua-tua. Tapi orang tua yang sebenar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang hampir kepada Allah tidak macam tu. Baca juga tapi taklah sampai tahap tu kan. Ni terlampau ni sangat. Betul lah, memang macam tu. Kalau kita baca, kalau kita sembahyang di belakang orang yang hampir kepada Allah, walaupun kita ni lalai secara manapun, ada jugalah perasaan ingat juga sikit kepada Allah. Ada perbezaan. Tapi kalau kita sembahyang di belakang orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, lain rasa. Lain. Lepas tu nak kenal macam mana? Tak kena kita. Kena di segi zahir, luar hati. Tapi sekurang-kurangnya kita perhatikan ayat-ayat, perhatikan makna dia pun dah cukup dah. Sebab tu kita khusyuk dah tu. Ni mulut baca Fatihah, hatinya layang-layang. Kan? Allahu Akbar. Saya lah orang yang tak tahu. Baiklah. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Ihsan itu adalah syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Islam kita dah buat baik, sembahyang, puasa, zakat, haji. Iman kita dah percaya, kena ada ihsan pula untuk kesempurnaan. Seperti mana buah, kita tanam pokok, dah ada akar, dah hidup, dah ada hasil buahnya, kena jaga pula racun supaya buah itu tidak rosak. Seperti mana kita dah yakin dengan Allah, dapat iman dengan Allah, dengan rukun-rukun imannya, dah kita melakukan rukun-rukun Islam, tapi batin pula kena baik. Kan ketika semuanya Allahu Akbar, luaran bagus, bacaannya okey, tak tahu sembayangnya, tapi dalam pula rosaknya. Sembayang belakang siapa? Bapa mertua. Bukan main bagus nak aku ni
belakang siapa? Bapak mertua ada belakang. Aja semuanya seorang. 1 minit pun tak sampai. Maknanya tidak ada Allah. Ataupun bapak mertua sama juga. Kan? Saya kena anak aja, bapak lah pula. Kan? Bapak pula Allah. Bila anak pergi rumah dia rajinnya benar berzikir. Assalamualaikum. Allah ayahmu, ayah kan dia tahu dah bunyi kereta. Ayah aku datang dah. Kan? Duduk dalam bilik. Sembahyang sunat Allah. Bila ayah dah keluar ni, Allah dalam bilik kan rajin sembahyang sunat ayah kamu. Rupa-rupa saya nak datang searah je datang ke sembahyang sunat. Contohnya tu. Bagaimana satu kisah. Bapa dengan anak sama, kosong-kosong, tak pernah sembahyang. Satu ceritanya ayah ni pergi rumah anak menantu. Jadi supaya jangan anak katalah anak menantu ni ayah bapa menantu ni tak sembahyang. Kita pergilah ayah bila pergi rumah menantu ni tanya azan maghrib, dia pun ajarlah anak dia ingat sembahyang. Ya nak dia sembahyang. Pergi anak dia. Menantu lah. Anak menantu tak pernah sembahyang juga. Biasa pakai seluar pendek kan. Kat rumah bila orang tidak tak sembahyang ni, kat rumah pun dia pakai seluar pendek. Bila ayah kaki sembahyang, dia pun pakai baju Melayu, pakai kopiah, lupa pakai kain. Isteri kata, bang, kain tinggal bang. Kain tinggal. Pergilah pakai kain, dua-dua. Mak dengan anak pula. Mak dengan anak kan. Mak tu anak dia sendiri lah kan. Duduk sembang, ya Allah. Duduk menangis. Ayahmu kat rumah tak pernah sembahyang, datang ke sini ya sembahyang. Ini cerita. Ayah kamu rajin benar datang ke sini. Datang rumah ziarahmu je dia kata pergi sembahyang. Kat rumah tak pernah sembahyang dia kata. Anak kata pula, suami saya pun sama. Datang bapak mertua je rajin benar pergi sembahyang. Mana dua-dua sama. Tunjuk menzahirkan kebaikan, rupa-rupanya tak macam tu. Berarti jangan macam tu. Kita kena ikhlas kerana Allah. Habis. Jadi maka tiada sempurna kedua-duanya, Islam dan iman, melainkan dengan ihsan. Melainkan dengan dia dengan ihsan. Ihsan mana tadi dah buat baik. Yang tadi lah kita semayang kan, kita lah mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita kerana kita ingat Allah sentiasa bersama dengan kita kan, pasti kita akan dijaga. So di mana contohnya kata kita hisap rokok lah kan. Dan sekolah ni tak dibenarkan kita menghisap rokok. Kalau kita takut kepada Allah, sekolah melarangkan kita hisap rokok kan, agak-agak kita nak hisap dah dalam keadaan tersembunyi. Tak akan berlaku. Mak ayah kita cakap lah, anak-anak jangan berkawan dengan yang rempet tau. Ya mak, dia jawab ya. Pakaian sekolah, tak sampai sekolah tengah jalan tukar baju baru. Kan tak? Tak kira perempuan, tak kira lelaki. Na'udzubillah, jangan berlaku pada anak saya. Takut. Kata semua sekarang ni bukan mak ayah bukan yang mencop, mak ayah tak cop, masyarakat mencopkan. Betul. Kan semua sekarang tak kira anak ustaz pun sama je. Kalau masyarakat dah cop, tapi nak mendidik kan. Tapi anak kat rumah ni dah dididik guru dah kan. Tu usaha daya kita dah, tapi kena jagalah. Kalau semua masyarakat berilmu, insya-Allah selamat walafiat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini yang kita naknya. Tapi nak sampai ke peringkat tu kena ada banyakkan majlis-majlis ilmu di merata tempat. Barulah dunia ni aman. Kalau tidak, tak selamat kita. Dalam keadaan ketakutan, anak-anak kita tak selamat daripada bahaya-bahaya ini.
Baiklah, jadi kena ada ihsan. Barulah iman kita selamat, Islam pun kita selamat juga. Duduk. Jadi kesimpulannya, jangan tinggal salah satu daripada tiga perkara ini. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Tiga ni. Baik. Habislah dari segi penghuraian tentang agama. Kita masuk tajuk kita. Ini masuk sikit-sikit ni. Kena berhati, kena belajar, kena istiqamah ni. Permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu mukallaf. Ni tak takrif pengenalan mukallaf tu siapa? Awak dah mukallaf? Bukan, saya nama lain. Berkenal kita ni mukallaf ke tidak? Mukallaf bukan nama orang. Mukallaf apa dia? Orang yang diberati hukum atasnya. Siapa dia tu? Orang mana yang diberati hukum atasnya? Orang yang akil lagi baligh. Tu kena ingat. Mukallaf ialah orang yang akil, orang yang berakal, lagi balik, lagi sampai umur. Itu namanya mukallaf. Orang dah diberati hukum atasnya, dosa dan pahala. Sama ada laki-laki atau perempuan. Tak kira laki, tak kira perempuan. Pada pondan kena juga kan? Kena juga. So dia ada dua-dua. Laki ada, perempuan ada. Tapi yang jenis laki buat perangai perempuan tu bukan pondan. Itu perangai dia je. Kalau sebenar-benar pondan ni, dia ada dua alat dalam satu badan dia. Ada dua alat dalam hukum syarak. Betul. Dalam syarak hukum fiqh dia kata khunsa dia ada dua. Khunsa wadih dan khunsa mishkil bagi. Khunsa yang wadih ni yang jelas, yang kuat sebelah mana. Dia dua alat tapi salah satu dia kuat. Itu khunsa wadih. Ada khunsa mishkil, dia duduk kuat. Duduk kuat. Tapi kalau lelaki yang pengaibuk, yang lembut tu bukan pondan, tu segi istilah zahir je. Tapi tidak sebenar-benar hakikat pondan dalam syarak. Kalau ada contohnya, maka je pondan tu. Kalau ada ni dia tak nak nikah. Sebab dia dah ada dah. Tapi mungkin ada. Kita tidak tahu sahaja. Baik. Jadi permulaan barang yang wajib pada syarak di atas tiap-tiap mukallaf apa dia? Bahawa mengenal ia mukallaf akan Allah. Awal-awal agama menyuruh mewajibkan di atas tiap-tiap mukallaf apa dia? Adalah mengenal Allah. Itu awal-awal. Apa dia maksud mengenal Allah? Yakni mengetahuikan segala hukum sifatnya, sifat Allah, dan segala hukum ketuhanannya, ketuhanan Allah. Maksud mengenal Allah di sini adalah mengenal tentang hukum sifat. Bukan Tuhan suruh mengenalkan tentang hakikat zat Allah, tidak. Kita tidak akan sampai ke murtabak tu, kita akan sampai ke situ. Kita tidak akan sebenar-benar mengenalkan tentang hakikat zat Tuhan, tak. Cuma diwajibkan kita mengetahui segala hukum sifat Tuhan. Macam mana? Kenal Allah. Allah ada tak? Ada. Tuhan ada, dengar ada? Ada. Tu je. Yakin, iman, tu je. Tapi tak suruh kita macam mana ada Tuhan, macam ni, macam nak tengok zat Tuhan macam mana. Itu tidak diwajibkan. Sebab kita tidak sampai ke peringkat. Apa tadi? Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu, demikian hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Bukan hanya tentang hukum sifat Tuhan sahaja, dan perkara
daripada segala barang yang bergantung dengan rusul. Dia campur dengan perkataan Arab. Rusulun, asalnya rasulun, rasulani, rusul. Rusul ni segala rasul, utusan Allah. Dengan rusul, jangan baca ruslan pula kesian yang nama ruslan. Kena mengetahui juga daripada segala perkara yang berkaitan dengan ruslan. Pasal kata aku pula ruslan kan. Nyanyi aku nama ruslan nanti. Rusul maknanya segala rasul. Jadi maknanya kena tahu juga tentang perkara yang wajib bagi sifat yang wajib bagi rasul, sifat yang mustahil bagi atas rasul, dan sifat yang harus bagi. Kena tahu juga sebab apa? Rasul lah sebagai perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tu dia tidak dengan melalui rasul, kita tidak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah itu mengetahui. Baru mana tidak dikehendaki dengan kata mengenal Allah itu ialah mengetahui hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak diwajibkan dan tak disuruh untuk kita mengetahui tentang hakikat. Seperti mana Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis, awwalud dini ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Maksud mengenalkan segala hukum sifatnya Allah. Tu je, bukan mengenal tentang hakikat zat Allah dah. Sedangkan tentang makhluk pun kita tak sampai untuk memikirnya. Angin, udara, cuba kita tengok. Kita tahu tak udara ni ada dalam surah ni? Ada kan? Udara ada. Cuba nak tengok macam mana hakikat udara ni. Angin. Boleh? Nyawa kita. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh mengenal tentang hakikat roh macam mana. Tahu roh ada tapi tak tahu hakikat macam mana. Ni elektriknya, karennya. Jom kita buka dawai tu. Buka switch, agak-agak nampak tak karen tu? Nampak? Tak nampak. Cuba cocok tangan. Nampak? Nampak? Nampak api nyala. Tapi kalau tengok luaran tak nampak. Tak kan? Tapi bila kita letak tangan je, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Nampak? Betul, karen ni dia tidak dimaafkan. Kalau silap dia tak maaf kalau betul dimaafkan, tapi karen ni tak maaf. Betul jangan buat pandai-pandai. Nak silap habis. Jadi maknanya apa tadi? Tak diwajibkan untuk kita mengetahui tentang hakikat zat Allah Subhanahu. Kenapa? Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baharu, yakni makhluk, akan hakikat Allah yang qadim, yang sedia kala. Maknanya tak layak nak mengenalkan, tak patut. Itulah di segi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membotoli bagi waqi'. Wallah, insyaallah kita akan sampai pada masa akan datang.
Nantinya bersabda olehmu hai Rasulullah, bagi sekalian orang yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Ayat ini menunjukkan bahawa supaya kita jaga mata yang Tuhan bagikan 2 biji mata ini, Masya Allah, besar sungguh nikmat Tuhan. Setiap anggota Tuhan bagi 2. Tangan ada 2, mata ada 2, kaki ada 2, kepala 1. Kalau Tuhan bagi 2 agak-agak nak ya. Kepala 2, oh agak-agak. Telinga ada 2, lubang hidung ada 2. Kalau Tuhan bagi mulut 2, agak-agak nak tak nak gitu. Kenapa? Adalah faedahnya. Kalau sumbat 1, ada 1 tak sumbat. Yang lagi, telinga tak ada 1, ada 1 lagi tak sumbat. Mata sebelah tak ada lagi sebelah. Apa kalau ada sebelah mata je, kalau tak ada, nampak je tak ada, macam-macam. Yang lagi, mana besarnya Tuhan jadi. Kalau kita terfikir, ya Allah, bijak ahkamul hakimin. Tuhan yang paling bijak, yang sangat bijak daripada ya Allah yang bijak. Al-Hakim. Mana tadi? Mata. Cakap ada bersuruh kepada orang yang beriman supaya pejamkan mata. Apa maksud pejam? Yang dipeliharakan mata daripada barang yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatkannya. Apa itu orang kata? Pasti memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Maknanya kalau kamu suruh kepada orang yang beriman, suruh pejamkan, suruh jagakan mata mereka daripada melihatkan perkara yang tak dibenarkan, Tuhan kata pasti dia akan pejam. Sebab apa? Sebab orang yang beriman dia akan mendapat manfaat, dia akan menggunakan pengajaran itu. Sebab Tuhan suruh kepada orang beriman sahaja. Tuhan kait dengan kata qul lil mu'minin. Tuhan tak sebut qul lil insan. Tak sebut. Kalau al-insan ada 2. Ada kafir, ada mukmin. Tetapi bila sebut qul lil mu'minin, keluar orang kafir. Sebab tu kenapa khusus kepada orang beriman saja? Kerana fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguh peringatan itu adalah memberi manfaat kepada orang yang beriman. Orang beriman juga tak dapat manfaat pun, dengar saja je, tak jalan-jalan je, kurang iman. Iman tak sempurna, disaluti dengan dosa, betul susah nak dapat. Tu je. Tahu haram, buat juga. Tahu buang sampah tu tak baik, dosa, sama je. Sarakah lepas. Kita dah sekolah pun tergeliat. Habis. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memeliharakan farash mereka itu. Farash ni mana kemaluan. Nescaya memelihara mereka itu akan segala farash mereka itu. Mana kalau suruh pasti dia akan ikut. Daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dengan barang mana seperti zina, lewat, sumbang mahram, kena jaga tu. Dan yang demikian itu memelihara tu lebih baik bagi mereka itu. Yang demikian itu lebih baik, mana lebih suci. Itu maksud lebih baik. Apa maksud lebih baik?
yakni lebih suci dan lebih terpelihara pada agama dan terlebih jauh daripada cercaan dan celaan manusia. Itu maksudnya. Terlebih baik mana terlebih suci, terlebih terpelihara pada agama dia. Mana agama terpelihara, dia jaga mata tak kena dosa, dia jaga farajnya tak kena malu. Kan zaman sekarang berluas-luas, laki perempuan, anak muda, anak muda mudi, orang tua pun sama juga kan. Tua-tua berjanggut pun dah lah putih, tapi masih lagi perasaan muda. Kalau boleh nak yang 15. Nak yang 15 punya. Baik. Dan tua nak masuk lubang pun masih lagi nak yang muda. Patutnya kena carilah makna bidadari akhirat. Lagi muda. Pakaian 70 lapis tapi nampak dalam lagi. Nak yang mana? Kan? Putih. Kalau air bidadari jatuh ke bawah ke dunia ni, semua jadi gila belaka. Tak kira lelaki perempuan. Pakai jadi gila. Gila apa? Bukan jadi gila mau tepi jalan tu. Bau wangi. Kalau malah bidadari jengok kepala je. Masya Allah. Tak teringat dah. Tinggal bini kat rumah ni. Taik bini yang busuk pun makan lagi. Sebab apa? Dengan sebab keharuman tu hilang habis busuk-busuk atas dunia ni. Kalau bidadari jengok lidah ludah je, taik lembu pun kamu pergi hirup lagi. Wanginya lah. Kan? Asyura dari mana entah ni. Jatuh daripada langit kot Asyura ni kan. Asyura dekat ni, Asyura ni. Bubuh Asyura ni ketul nampak. Sebab tu kejarkan akhirat. Jangan kejarkan dunia. Tinggalkan. Jaga. Kalau jaga dunia nak kena pakai neraka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nak tengok benda yang seluruh mata tak boleh. Nak dengar benda yang tidak baik tak boleh. Sekat sana, sekat sini. Sebab apa? Tidak negeri kebebasan untuk orang yang beriman. Nak bebas akhirat dalam syurga. Sebebas-bebasnya. Nak berapa ribu, nak berapa juta, nak makan apa, nak minum apa, semua boleh berlaku. Tapi dunia kena jagalah. Tapi kalau nak bebas di dunia, akhirat tak dapat. Itu menjaga. Baguslah kalau kita gunakan umur muda kita ni, Masya Allah. Susah kan? Nak dapatkan didik anak muda ni supaya dia boleh jaga daripada kecil sampai dia mati dalam keadaan ibadat. Bukan senang. Kan? Kecuali dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tu Nabi bagi semangat salah seorang daripada orang yang duduk di bawah naungan aras di akhirat di padang mahsyar, anak muda yang jadi oleh Allah Taala daripada kecil sampai dia mati dalam keadaan ibadat kepada Allah. Maksudnya terkawal daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terjerumus. Kena jaga bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui akan batin. Apa maksud batin? Mana yang tersembunyi. Yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Apa maksud? Maknanya Tuhan tahu sangat mendalam apa yang kamu buat. Bukan zahir saja Tuhan tahu, dalam secara tersembunyi pun, walaupun semut warna hitam berjalan di waktu malam dalam gua yang batu hitam sekalipun, Tuhan tahu.
Walaupun kuman yang di dalam daging kita, dalam badan kita pun Tuhan tahu. Kalau dapat yakin macam ni, insya-Allah selamat. Baik, bila Tuhan tahu apa yang dalam, yang batin tu orang yang mengerjakan, maka membalaslah ia Allah akan mereka itu atasnya orang yang mengerjakan tu. Mana Allah akan balas? In khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Kalau dia melakukan kebaikan, Tuhan akan balas baik. Kalau dia buat benda jahat, maka Tuhan akan balas kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Agak-agak kita baca perhati tak ayat? Perhati ya? Kalau saya sembahyang dari belakang Tok Guru, dia bacalah yang berkaitan dengan ayat-ayat ni. Kita rasa sayur hati, takut dia baca dengan terkendur suara ni, masya-Allah. Dia nampak ayat tu. Maknanya siapa-siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, maka Tuhan akan balas di akhirat. Siapa-siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, dia tak bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal, maka Tuhan akan balas di akhirat. Sebesar zarah bersama ni, sekarang dulu diibaratkan sebesar biji sawi. Biji sawi yang paling kecil sekali kan. Sekarang apa? Atom kecil sekali. Sebesar tu. Ataupun apuk yang waktu siang hari kan tengok ada bukit kecil-kecil. Tu besar. Apatah lagi besar bukit. Ada kecil aja, agak kecil-kecil campur banyak juga. Ala dasar kecil. Tengok perempuan kan dasar kecil. Kan kecil-kecil besar. Kena jaga. Habis. Qalilan sara jabalan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan pada ayat ini mengajarkan kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Jadi ayat ini dia ada 3. Yang pertama, nak mengajarkan kita supaya kita berperangai dengan perangai yang baik. Dan yang kedua, so nak beritahu kepada kita bahawa Allah mengetahui dan menakutkan kita. Bila buat jahat, bila buat tak baik, Tuhan akan balas. Innallaha khabirum bima yasna'un. Seperti mana kita baca Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Agak-agak baca lah makna dia. Tak juga. Nak baca makna macam mana, tak sempat perhati. Sadaqallahul azim. Baca 40 kali tu. Laju betul. Baik. Itu dari segi maksudnya. Ini pengajaran ni pula. Maka ada pun mengajar adab. Dalam ayat ni dia ada mengajar adab. Tadi lah mengajar kelakuan yang baik. Maka ada pun mengajar adab. Maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memajamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandangkan kepadanya. Dengan ini, dengan ayat ni, dengan firman Allah Ta'ala ini menunjukkan menyuruh Allah akan hamba Allah dengan berkelakuan yang baik. Apa dia? Yaitu memelihara mata daripada melihat yang haram. Tengok perempuan yang bukan mahram, tengok muda belia. Muda belia ni mana orang yang tak ada janggut. Jadi kalau orang tua tak ada janggut, muda belia ke? Muda belia umur 40. Tak ada. Muda belia ni orang budak yang belum tumbuh janggut. Dan muda belia muda belia yang cantik. Muda belia ada 2. Yang
yang tak cantik, yang lawa dan yang tak lawa. Kan? Bukan semata-mata mula belia tu haram memandang, tak, bukan semuanya. Mula belia yang cantik, al-jamil, amratul jamil dalam istilah. Kata haram memandangkan kepada muda belia yang haram tu amratul jamil, yang muda belia yang cantik. Kalau muda belia daripada naik keruah agak rasa teli pula dia. Rambut keriting, mulut besar, badan kering, umur 13, muda belia juga. Agak-agak terasa dah orang ini. Telia juga, kalau telia juga kena pergi hospital. Contohnya kan, kita ni sama je, tak ada telia apa-apa. Kita ni telia orang perempuan ni kan. Kalau telia juga berat, terpotong ni. Maknanya yang cantik, yang lawa. Jadi dia ni lebih bahaya daripada perempuan lagi. Kenapa? Syaitan dia akan cari. Dia lebih bahaya daripada perempuan lagi. Sebab tu pandang dia dengan syahwat ke, sama, dosa lagi. Ini dosa. Leleh dia pasti. Ada setengah tu bergaduh, berebut setengah tempat, masya-Allah. Berebut. Seorang ni, bukan kat sini saya cerita di luar negeri Malaysia. Berebut ni, pistol kat poket ni. Berebut seorang budak, masya-Allah. Dia tak fikir kan, perempuan berlambat nikahlah kan. Kan nak lagi ni kenapa? Syaitan dah menguasai diri dia. Rasa-rasa mungkin dalam badan dia ada jin perempuan kot. Kan suka lagi jin perempuan. Suka lagi. Bergaduh, bawa pistol ni, tembak. Masya-Allah. Dia kena jaga. Kena pakai apa? Sepeda besi. Kena tumpah daripada Cina pakai sepeda besi. Agak-agak selamat tak? Tak selamat juga. Tempahlah sepeda besi ke, ada kunci ke, tak selamat. Sebab tuan sendiri yang buka kunci. Nak selamat macam mana? Dia sendiri buka kunci, kan? Tak selamat juga. Berarti iman tu je. Betul, hukum dia bunuh dua-dua. Yang membuat, yang kena buat, kena dua-dua. Sebab apa? Ini penyakit yang merembak. Kalau zina tak merembak, tak berlarutan. Tetapi kalau benda ni dia akan berlarutan, sambung. Ini bahaya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka dahulukan dan kesan-kesan mereka. Kesan. Walaupun yang A itu dah meninggal, tapi masih lagi B dia ajar kepada C, C pula ajar kepada D, D ajar pula kepada F, terus sampai Z. Maka dosa A itu akan dapat dosa sampai Z. Besar tu. Jangan kita contoh, jangan kita ajar, jangan kita buka benda yang haram menyebabkan orang boleh ikut. Man sanatan sayyi'atan, siapa yang buat contoh-contoh yang buruk, dengan sebab yang buruk tu orang boleh ikut dia, maka ismu, dosa orang yang mengikut dan dosa orang yang melakukan, dua-dua dapat, tak kurang sedikit pun. Bahaya. Jadi kalau agak-agak, kalau rasa teringin nak tengok benda tak baik tu, jangan ajak orang. Tapi jangan saya suruh haram tu. Jangan sama sekali. Jom kita pergi kelab malam je. Wah dah kita seorang kan. Kita pun dapat, dia pun dapat. Dan memeliharakan kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dia. Kena jaga tu. Keturunan kena jaga. Wajib apa hukum yang kuliat yang 5, di antaranya akal, roh, nyawa, harta. Ni apa ni? Kemaluan kena jaga. Keturunan kena jaga. Betul, syarak mengharamkan nikah mut'ah sebab merosakkan keturunan. Zina
lewat semua tu merosakkan keturunan. Jangan sewenang-wenang nak melakukan. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, maknanya tiada menjunjung perintah Allah, nascadalah ia sejahat-jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Habis itu. Itu naknya ini ayat, dalam ayat ini ada 3 prinsip. Yang pertama untuk mengajar adab pada kita supaya kita jadi berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Itu caranya. Ada pun memberitahu. Dalam ayat ini juga ada yang memberitahu. Apa memberitahu apa? Maka firman-Nya Allah bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Menyatakan seperti tadi membersihkan, yakni membersihkan mata itu pintu bagi hati. Mata ni adalah pintu bagi hati. Kenapa? Setiap rumah mesti ada pintu. Demikian juga hati. Kalau hati itu tak ada pintu, tak akan masuk dalam hati. Cuba kita semayang. Kita kebiasaan kita nampak apa benda yang kita dalam hati kita. Pasti kita akan khayal, kita akan nampak benda yang kita nampak. Agar datang tadi nampak apa? Kita pergi semayang ke masjid kan. Allah Tuhan, nampak seorang perempuan budak sekolah lalu. Nampak awet pula tak pakai tudung. Pakai skirt lagi, belah sampai ke paha, masya-Allah. Astaghfirullahalazim. Takbir, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang-bayang ruginya lah tak tengok sampai habis. Nampak tu. Ataupun khayal benda lain, mikir benda lain. Dia akan nampak. Sebab itulah mata ini kalau boleh jaga dia, insya-Allah Nabi kata akan merasai kenikmatan, kelazatan dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita sembahyang tak rasa syak, tak rasa sedap, tak ada rasa seronok, disebabkan kita banyak memandang, menengok, melihat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita serabut. Itu punca. Dan juga saya akan cerita pada masa akan datang tentang sebab-sebab mata, kenapa kita perlu kena tutup.